Baik, berikutnya dia pergi pula kepada perbahasan perbezaan mazhab. Sekiranya orang yang bermazhab Syafi'i mengikut imam yang bermazhab Hanafi yang berwudu dan solat berdasarkan mazhabnya, dan orang yang bermazhab Syafi'i tersebut beriktikad bahawa solat imam yang bermazhab Hanafi itu batal, maka tidak sah untuk dia mengikutnya. Perkiraannya bergantung kepada i'tiqad makmum terhadap sahnya salat imam ataupun tidak. Macam ni, dalam mazhab Hanafi, tamakninah bukan rukun. Tamakninah bukan rukun. Tamakninah hanya menyempurnakan rukun, tetapi dia bukan hukum rukun. Dalam mazhab kita, rokok, sujud, i'tidal tanpa tamakninah hukumnya tidak sah sembahyang. Ya, kerana tidak dikirakan tamakninah itu adalah sebahagian daripada rukun. Maka kalaulah orang ini mazhab Hanafi tetapi rokok, sujud ada tamakninah, maka boleh-boleh saja kita ikut, walaupun pada pegangan imam itu tamakninah hukum dia sunat. Walaupun pada pegangan dia tamakninah sunat, tetapi waktu sembahyang dia buat elok saja sebab dia meraihkan orang mazhab lain, maka pada saat itu boleh saja kita ikut, tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah. Yang masalahnya ialah kalau zahir pada kita dia berpegang dengan mazhab tersebut dan dia buat macam mana mazhab dia. Contohnya dia sembahyang dalam hal keadaan tak ada tamakninah, maka pada ketika itu tidak sah kita ikut dia. Disebabkan apa? Pada i'tiqad kita, solat tanpa tamakninah tidak sah. Solat tanpa tamakninah tidak sah. Begitulah juga hal keadaan menyentuh perempuan tak batal wudu bagi mazhab Hanafi. Maka walaupun pegangan dia macam tu, ilmu dia macam tu, mazhab dia macam tu, tetapi tak nampak pun dia buat macam tu. Tak zahir pun dia buat macam tu depan kita, maka kita hendaklah berhusnuzan, sangka baik bahawa dia seorang yang meraihkan orang-orang mazhab lain yang nak mengikut dia. Dia orang yang meraihkan mazhab lain yang nak mengikut dia. Maka selama mana tidak zahir pada kita, pada ketika itu hukumnya sah kita mengikut kepada orang yang bermazhab Hanafi, walaupun pada mazhab dia sentuh perempuan tak batal wudu, kerana tak nampak pun dia buat pada kita. Lainlah kalau waktu nak masuk ke surau ke masjid, dia berjalan berpegangan tangan dengan isteri dia, tiba-tiba pergi jadi imam zahir depan kita, maka pada ketika itu kita tak boleh ikut, sebab dia bukan hanya sekadar bermazhab tersebut, tetapi dia mengamalkan macam mana mazhab dia, sehinggalah dia tak meraihkan mazhab lain. Selama mana tak zahir, guru-guru kita mengajar kepada kita supaya kita berhusnuzan, sangka baik. Sebab kata Imam Ibn Hajar, lazimu madhab laisa bimadhab. Melazimi sesuatu madhab belum tentu lagi dia bermadhab tersebut. Maka mungkin dia melazimi madhab Hanafi, tetapi ada bahagian-bahagian tertentu dia raihkan juga madhab lain. Maka dengan sebab itulah hukumnya kita hendaklah berhusnuzan. Begitulah juga dengan orang yang bermadhab Maliki. Dalam madhab Maliki, ambil wudu tidak wajib tertib. Tertib bukan rukun. Dalam madhab Maliki, tertib hanya hukum dia sunat. Mengikut madhab Maliki, basuh kaki dulu boleh, kemudian basuh telinga, kemudian basuh muka, kemudian kepala, kemudian tangan sampai siku. Last kali baru kumur-kumur. Contohnya, dari segi hukum ikut mazhab Maliki boleh, sebab tertib hukum dia sunat saja. Tertib hukum dia sunat, bukan rukun. Adapun mazhab kita dan jumhur, tertib adalah rukun.
Maka bila kita pergi ke Maghribi contohnya, majoriti masyarakat Islam di sana bermadhab Maliki. Maka pada ketika itu boleh-boleh saja kita ikut dengan imam di sana. Walaupun madhab dia mengatakan bahawa tertib bukan rukun. Selama mana tidak zahir pada kita dia melakukan sebagaimana yang bercanggah dengan apa yang kita pahami, yang kita pegang. Ya, selama mana tak zahir, maka boleh saja kita ikut kerana kita berhusnuzon dengan aliran madhab tersebut yang juga meraihkan pandangan madhab lain sehingga menghukumkan tertib itu hukum dia sunat. Maka boleh saja kita ikut. Lainlah kalau tiba-tiba aja zahir pada kita, ambil wudu tengok ke imam pun basuh kaki dulu. Kemudian baru tangan sampai siku, kemudian muka, kemudian kepala, kemudian telinga, last sekali baru kumur-kumur dengan basuh tangan. Kita kata wudu kan tu? Ya, kata dia wudu ikut mazhab kami. Contohnya. Maka pada ketika itu zahirlah pada kita dan hukumnya kita tak boleh ikut. Hukumnya kita tak boleh mengikut. Kerana apa? Kerana zahir pada kita perlakuannya tadi itu menyebabkan pada kita wudunya tidak sah kerana tidak menepati rukun wudu. Itu maksudnya dalam perbezaan madhab, selama mana tidak zahir bercanggah dengan apa yang kita pegang sebagai batal sembahyang atau tak sah sembahyang, maka boleh aja kita ikut. Itu ringkasan untuk kita pahami halaman ke-23 dan 24.